Ini bab sabda Nabi SAW, jangan kamu bertanya tentang apa-apa pun dengan ahli kitab. Jangan kamu tanya ahli kitab apa-apa pun. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Humaid bin Abdurrahman, beliau mendengar Muawiyah menceritakan kepada sekumpulan orang-orang Quraisy di Madinah, dan ketika bercerita itu beliau menyebut tentang Ka'ab al-Ahbar. Katanya, sesungguhnya dia adalah di antara orang-orang yang paling benar menceritakan tentang kitab itu. Jadi tentang kitab Taurat dan Injil. Wa in kunna ma'a dhalik, namun begitu kita telah pun memastikan ada perkara dusta daripada ceritanya itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, ahlul kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan mereka mentafsirkannya dengan bahasa Arab untuk orang-orang Islam. Pada ketika itu Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu membenarkan ahli kitab dan jangan pula kamu mendustakan mereka. Cukuplah kamu berkata, kami beriman kepada Allah dan apa-apa yang diturunkan kepada kita, al-ayah, hingga ke akhir ayat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, bagaimana kamu akan bertanya ahli kitab tentang apa-apa, padahal kitab yang diturunkan, yang Allah turunkan kepada Rasulnya lebih baru lagi. Taqra'unahu mahdhan, kamu dapat membacanya dalam keadaan tulen dan tidak bercampur baur dengan perkara yang tak betul. Wa qad haddatsakum, Nabi SAW pula telah menceritakan kepada kamu bahawa ahli kitab telah menukar gantikan kitab Allah. Mereka telah mengubahnya, mereka tulis dengan tangan-tangan mereka kitab itu, dan mereka berkata, huwa min indillah, ini daripada Allah, untuk mereka mendapat mata benda yang sedikit dengannya. Ala yanhaakum ma ja'akum minal ilmi an mas'alatihim, tidakkah ilmu yang telah sampai kepada kamu menegah kamu daripada bertanya mereka lagi? La wallah, tidak, demi Allah kita tidak nampak seorang pun daripada mereka bertanya kamu tentang apa yang diturunkan kepada kamu, ini tentang kitab yang diturunkan kepada kamu. Ini bab larangan Nabi SAW menunjukkan haram, kecuali apa-apa yang diketahui tentang keharusannya, kecuali keharusan yakni yang diketahui daripada qarinah-qarinah ataupun bukti-bukti yang lain. Begitu juga dengan perintahnya. Ini seperti firman-Nya, ini seperti kata Nabi SAW, hina ahallu, ketika mereka, yakni para sahabat, telah membuka ihram, asibu minan nisa, kamu bersetubuhlah dengan isteri-isteri kamu. Wa qala Jabir, Jabir berkata, tetapi Nabi SAW tidak memastikan ke atas kami. Beliau hanya menghalalkan isteri-isteri kepada mereka. Ummu Atiyah berkata, kami dilarang, yakni kami orang-orang perempuan dilarang daripada mengikuti jenazah, tetapi Nabi SAW tidak memastikan ke atas kami berbuat begitu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah daripada Atha, beliau berkata, saya telah mendengar Jabir bin Abdullah dalam sekumpulan orang bersamanya, katanya, kami telah berihlal, yakni sahabat-sahabat Nabi Rasulullah SAW, fil haji khalisan, untuk mengerjakan haji semata-mata, tidak ada bersamanya umrah. Atha berkata, Jabir berkata, faqadiman Nabi SAW, selepas itu Nabi SAW datang pada pagi malam yang keempat. Pagi selepas malam yang keempat, yaitu daripada bulan Zulhijjah, yakni pada hari yang keempat Zulhijjah.
Falamma qadimna, bila kami sampai, Nabi SAW menyuruh kami supaya membuka ihram. Dan beliau berkata, ahillu, bukalah ihram. Dan kamu bersetubuhlah dengan isteri-isteri kamu. Qala Atha, qala Jabir, Atha berkata, Jabir berkata, walam ya'zim alaihim, tetapi Nabi SAW tidak memestikan mereka, tidak mewajibkan atas mereka yang bersetubuh itu, tetapi baginda cuma menghalalkan isteri-isteri itu kepada mereka. Fabalaghahu, lepas itu Nabi SAW mendapat tahu kami berkata, apabila sudah tidak ada lagi, apabila hanya sudah tinggal di antara kita ni dan hari Arafah tu 5 hari saja, dia pula suruh kita supaya buka ihram dan bersetubuh dengan isteri-isteri kita. Biar kita pergi ke Arafah dalam keadaan zakar kita menitiskan air mazi, ataupun dalam nuskha yang lain menitiskan, dalam keadaan menitiskan air mani. Qala, yani Atha berkata, wa yaqulu Jabir biyadihi hakadha, Jabir membuat dengan tangannya begini, dia menggerakkan tangannya begitu. Begitu. Dalam keadaan zakar kita mengeluarkan air mani. Gitu. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, berdiri. Lalu baginda bersabda, kamu kan memang tahu aku ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu kepada Allah, orang yang paling benar, orang yang paling baik. Kalaulah tidak kerana ada hadiu, binatang kurban ini aku bawa bersama, nescaya aku halal seperti mana kamu juga. Yani aku buka ihram aku seperti kamu juga. Kamu bukalah ihram. Kalaulah aku telah mengetahui perkara akan datang seperti perkara yang telah berlalu, nescaya aku tidak bawa binatang kurban ini bersamaku, dan aku buka ihram, aku halalkan diriku, yani aku buka ihram. Wa sami'na fahalalna, kata Jabir, kami pun bertahallullah ataupun bukalah ihram itu, kami dengar dan kami patuhlah kepada suruhan Nabi SAW itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah Al-Muzani, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, bersembahyanglah kamu sebelum sembahyang maghrib. Pada kali yang ketiga, 3 kali dia kata begitu. Pada kali yang ketiga, lepas pada tu baru dia kata liman sya'ah, kepada sesiapa yang mahu. Takut-takut baginda kata begitu kerana takut akan dijadikan orang sembahyang itu sebagai sunnah, sebagai suatu ketetapan, suatu kewajipan. Sunnah di sini dengan makna kewajipan. Babu karahiyatil ikhtilaf, ini bab larangan daripada berselisih, berselisih pendapat ataupun bertengkar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jundub bin Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu bacalah Al-Quran itu, ma'talafat qulubukum, selagi hati kamu mesra, bersatu. Fa idza ikhtalaftum faqumu anhu, apabila kamu berselisih pendapat, faqumu anhu, kamu tinggalkanlah. Abu Abdullah berkata, ini satu lagi makna dia, idza ikhtalaftum ni apabila kamu berasa tak sedap dah, tak sedap dah, jemu dah, faqumu anhu, kamu tinggalkan. Jadi mana i'talafat qulubukum tu selagi hati kamu senang, baca Quran itu sekat berasa sedap. Lepas tu kalau berasa tak sedap dah, berhentilah. Itu salah satu makna dia. Abu Abdullah berkata, Abdurrahman telah mendengar Salam meriwayatkan hadis. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jundub lagi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah kamu Al-Quran, ma'talafat qulubukum, selagi hati kamu
bersatu ataupun mesra. Fa idza ikhtalaftum faqumu an. Apabila kamu berselisih, maka kamu tinggalkannya. Yazid bin Harun berkata, diambilnya daripada Harun al-A'war, beliau berkata, haddatsana Abu Imran daripada Jundub daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir mati, dekat nak mati, qala, Ibnu Abbas berkata, di dalam rumahnya ada ramai orang, termasuklah Umar bin Al-Khattab. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, bawakan, mari, kata dia, aku tuliskan untuk kamu satu surat yang mana kamu sekali-kali tidak akan sesat selepasnya. Umar berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sakit berat, dan pada kamu ada Al-Quran, kamu ada Al-Quran kan, cukuplah kepada kita kitab Allah. Orang yang duduk dalam rumah tu berselisih dan mereka bertengkar. Ada di antara mereka yang mengatakan, bawalah kertas tu dan pen itu, biar dia tulis untuk kamu, biar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulis satu surat yang tidak akan kamu sesat selepasnya. Yang lain pula berkata, seperti Umar itu, apabila mereka telah banyak riuh, apabila mereka telah riuh, bising, membuat bising dan berselisih pendapat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, berkata, qumu anni, kamu tinggalkanlah aku, kamu pergilah belakang, pergilah. Qala Ubaidullah berkata, Ibnu Abbas lalu berkata, yang ini kemudian tu banyak tahun kemudian pula, dia kata, innar raziyata kullar raziyah, kerugian yang amat besar, kata dia, ataupun musibah yang sungguh-sungguh musibah, kata dia, ialah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat menulis surat itu untuk mereka, kerana mereka telah berselisih pendapat dan kerana mereka telah bising. Tak apalah, kita tengok pula ni bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu tanya ahli kitab apa-apa. Jangan kamu tanya ahli kitab apa-apa. Ini sebenarnya la tas'alu ahlal kitab an syai'in, ini lafaz hadis, tetapi oleh kerana tidak menepati syarat Imam Bukhari tak mari dalam hadis musnad dia, hak dalam di bawah haddatsana tu tak ada. Sebab tidak menepati syarat dia. Tetapi hadis itu sahih juga, dalam musnad Ahmad dan lain-lain lagi ada hadis itu. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam larang tanya ahli kitab apa-apa. Jadi larang tanya ni semua kau tak boleh tanya. Semua tak boleh tanya kau, apa-apa tak boleh tanya belaka, gapo-gapo, an syai'in, gapo-gapo. Baik, kalau nak tanya jalan, misalnya orang sesat tak jumpa jalan, tak boleh tanya kau. Itu paling umum benar lah tu. Ataupun tanya sesuatu yang tidak bercanggah dengan hak kita, tak boleh kau tanya. Ataupun tanya sesuatu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kamu dapati di dalam kitab kamu tentang Nabi kita ni, tentang ajaran tauhid, kau tak boleh berlaku kau. Jadi di sini ada beberapa pendapat ulama. Satunya mereka mengatakan, la tas'alu ahlal kitab an syai'in, itu tak boleh tanya belaka, memang tak boleh tanya, gapo-gapo pun tak boleh tanya. Kecuali lah kalau hak keperluan kehidupan biasalah. Misalnya tanya, ada kau orang tu situ, kau tak ada mari, kau tidak boleh tanya hak sekadar tu. Hak ni hak berkait dengan agama, apa-apa pun tidak perlu. Sebab apa dia larang ni? Mana mereka ni kata, sebab kita sudah ada kitab, dah cukup dah, Quran dan hadis sudah ada, dah cukup, tak payah bergantung dengan dia. Lagi pula kalau kita tanya dia royak tu, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Yang menentukan betul tak betul tu Quran dan hadis juga.
Jadi tak payah tanya senang. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, hak tak boleh tanya dia berkait dengan syariat. Berkait dengan syariat. Kalau nak tanya tentang Nabi, dalam kitab dia tu ada hak juru-juru, boleh kita tanya dia. Dia akan royak betul tentang Nabi, tentang ajaran Nabi Isa hak sebenar. Sebab masa tu masih ada lagi hak betul. Tapi nak tanya tentang syariat tak boleh, sebab syariat itu sudah tak ada dah. Syariat dia tu tak boleh dipakai dah. Itu makna yang kedua. Yang ketiga, dia kata tanya ni larang ni. Tanya ni hak tidak Islam. Kalau hak Islam tak apa tanya ahli kitab. Ahli kitab juga tapi dia masuk Islam. Tanya tak apa. Hak tak boleh tanya ni, tak boleh tanya ni, hak tidak Islam. Sebab kalau tidak Islam boleh jadi dia tipu, boleh jadi. Kalau dia tidak tipu, kitab dia tu sudah berubah dah. Jadi kita tak ada jaminan kebenaran dia. Apa nama ni, cerita dia tu. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, iaitu cerita-cerita hak dulu-dulu. Cerita hak dulu-dulu ni kita tak boleh nak tanya dia. Hak mana-mana tak ada dalam kitab kita ni, kita nak pegang hak tu. Tak boleh tanya. Misalnya apa nama ni, Nabi ni keturunan dia gapo nama. Dalam Quran tak ada sebut. Dia ada sebut sikit je. Dia ada sebut sikit je. Nabi kau ni nama ni, Nabi ni, Nabi Yunus. Lepas tu keturunan dia tak ada sebut dalam Quran. Hanya Yunus bin Matta, itu saja. Lepas tu tak ada sebut. Jadi adakah boleh kita pegang nak rujuk kepada cerita-cerita hak dulu ni, nak rujuk kepada dia? Tak boleh. Sebab apa? Selalunya banyak berlaku penyelewengan di situ. Banyak berlaku penyelewengan dan kesilapan di situ dalam cerita-cerita hak dulu. Dan kerana orang kita pakai hak cerita pokok dia adalah akhirnya jadi tersebar dengan meluas di kalangan umat Islam apa yang orang panggil Israiliyat itu, yang kemudiannya jadi punah fikiran orang Islam. Itulah sebab Nabi SAW larang tu. Tiba-tiba itu juga. Bila itu juga tu jadi gitulah. Maka timbullah cerita-cerita macam-macam lah ceritanya. Nabi Sulaiman ni nikah dengan Balqis. Timbullah cerita. Padahal dalam hadis yang sahih tak ada. Dia masuk Islam tu ada. Aslam tu ma'a Sulaiman. Itu ada masuk Islam. Dia masuk Islam. Balqis tu Islam kemudiannya. Tapi dia tu nikah dengan Nabi Sulaiman tak ada. Serupa juga. Lepas tu cerita Balqis ni bulu betih lah macam-macam. Jadi Nabi Sulaiman nak tengok. Sebab tu dia buat apa nama ni, hasibat hulujatan wa kashafat an saqaiha. Qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Itu dalam Quran sebut kan. Jadi dia buat tu bila Balqis tu mari ke istana dia buat istana tu jadi sehingga nampak macam air berolok. Air duduk kocok, air bergerak gitu. Padahalnya cermin. Jadi nampak macam air gitu. Jadi Israiliyat ni cerita Israiliyat, nak ayatnya karut. Jadi tujuan dia sebenarnya dia nak tengok betih. Dia kata Nabi Sulaiman tu dia buat gitu. Bila dia pergi tengok air tu berolak, dia kamak ku air. Falamma ra'athu hasibat hulujah. Dia kamak ku air. Wa kashafat an saqaiha. Dia pun seloklah kain dia. Jadi Nabi Sulaiman pun boleh tengok orang duduk kata betih bulu ke apa tidak bulu. Gitu. Itu cerita Israiliyat. Banyaklah lagu-lagu ni. Pak Nabi Yusuf tu nikah dengan Zulaikha. Zulaikha. Orang kita pun nama Zulaikha pun ada, Zaleha pun ada. Macam-macam lah. Pasal apa? Bini Nabi Yusuf kan kononnya. Padahal tak ada dek pun. Dia tak nak jadi bini Nabi Yusuf pun. Dalam riwayat-riwayat kita. Tapi oleh kerana benda ni disebarkan, akhirnya tersebarlah hak Israiliyat ini. Cerita-cerita dulu. Jadi seseorang ni tak padas setakat ayat dalam Quran itu kita berasa tak padas. Kalau gitu mana kita masih bergantung lagi dengan dia. Masih lagi bergantung dengan dia. Sedap hati benarlah dia. Gitu. Dia apa akan kata kamu tak sempurna juga. Padahalnya hak dalam Quran atau ayat tu taklah. Dalam hadis sahih tak ada. Tak. Jadi macam-macam lah cerita ni, pelik-pelik lah. Cerita ni pelik-pelik. Kalau kita tengok umpamanya dalam kitab Qisasul Anbiya,
Ni kisah-kisah lama-lama. Oh, parah benar lah. Parah benar. Tetapi buku tu ada, diterjemah daripada bahasa Arab. Hak ayah Hana dulu ada, diterjemah daripada bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu, tetapi tidak diketahui siapa penterjemah. Hak asalnya tulis pun tak tahu, hak penterjemah pun tak tahu. Dan disebarkan dengan meluas suatu ketika dulu. Terbakarlah cerita daripada Adam sampai Nabi kita tu, macam-macam cerita lagu-lagu saat ni. Nak tahu cerita lagu saat ni, bolehlah tengok tu. Boleh tengok. Itu Israiliyat. Jadi tak boleh apa ditanya mereka tu berkenaan dengan benda-benda lagu ni terutamanya. Kira membadailah apa yang ada pada kita tu. Lepas tu waqala Abul Yaman akhbarana Syuaib. Ni dah muka kita baca sanad dia ke apa kan, kadang-kadang bila jumpa tu molek juga sebut. Apa lagi apa nama ni, kitab kita ni dia buat hasyiah nombor 6 tu. Waqala Abul Yaman. Biasanya Imam Bukhari dia kalau terima daripada tok guru dia sesuatu hadis itu secara rasmi terima, dia akan kata haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman tu tok guru dia. Apa sini dia kata waqala Abul Yaman. Biasanya kalau dalam kitab Bukhari ni kalau dia kata waqala gini, mana dia sebut ini bukan sebagai hak dia dengar daripada Abul Yaman ketika meriwayatkan hadis ini. Maknanya bukan Abul Yaman cerita kepada dia dengan sirah tahdits. Tidak, bukan kata haddatsana, tidak. Tetapi apa yang Abul Yaman sebut ni dalam bentuk dalam satu majlis ketika duduk kecek-kecek gitu, muzakarah. Jadi Abul Yaman sebut kepada dia ala sabilil muzakarah. Kalau hak sebut secara muzakarah gini, dia tidak berapa rasmi benar lah. Kalau nak kira dari segi kukuh tu kurang kukuh. Jadi Imam Bukhari sebut, kalau dia kata waqala itu maknanya hak tok guru dia sebut secara muzakarah. Orang panggil. Jadi hak sebut secara muzakarah ni kedudukan dia lebih rendah lagi daripada hak sebut secara tahdits. Tetapi adakah benar hak ni Imam Bukhari ambil daripada Abul Yaman semata-mata secara muzakarah? Hak tu lah yang disebutkan dalam hasyiah nombor 6. Cuba kita tengok. Kitab ni payah nak cari. Comel setara ni. Kitab Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari ni setara ni buat bukan senang. Dalam dunia ni tak ada hak ni. Hak ni ada. Sebab apa? Dia royak ni hak nuskah ni. Itu kelebihan. Syekh Ahmad Ali hak jilid yang kedua ni dia suruh anak murid dia Maulana Qasim Nanutwi, iaitu pengasas Darul Ulum Dioban. Dia kata waqala Abul Yaman kadza indal jami'. Lagu tu kata dia, lafaz lagu ni lah pada semua hak ada ni kata dia. Dan nuskah Bukhari sebanyak hak ada ni lagu ni belaka kata dia sebut. Walam arahu bi sighatit tahdits. Saya tak ada nampak di sini Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abul Yaman secara tahdits, tak ada kata dia. Wa Abul Yaman min syuyukhihi. Abul Yaman ni salah seorang guru dia lah. Jadi boleh jadi Imam Bukhari ambil daripada dia mudzakaratan. Supaya kita sebut sini secara mudzakarah. Sebab tu dia kata waqala. Boleh jadi juga saja dia tidak sebut, tarakat tasrih biqaulihi haddatsana. Boleh jadi sengaja Imam Bukhari tak sebut haddatsana ini sebab ini hak dia nak sebut ini adalah asar, bukannya hadis. Asar. Hak ni sebut ni cerita Muawiyah ni. Jadi Muawiyah ni sahabat Nabi. Hak dia royak tu dia tidak hadis. Asar orang panggil dalam istilah hak lebih tepat. Walaupun kadang-kadang asar tu diguna juga dengan makna hadis. Jadi sebab tu dia tak sebut haddatsana. Sebab hak ni bukan hadis. Hak ni termasuk di dalam asar mauquf. Mana berhenti setakat Muawiyah. Sebab itu Imam Bukhari tidak kata haddatsana. Yang kedua. Yang ketiga, boleh jadi juga hak ni hak Imam Bukhari tak ada dengar tok guru dia kata haddatsana. Boleh jadi tak ada. Dia tak ada dengar. Itu kemungkinan yang ketiga. Sebab anak murid ni kan, dia ada juga ketika uzur tok guru tu mengajar semacam. Ada juga anak murid ni ketika tu sakit perut nak pergi tandas misalnya. Tok guru dia baca, dia tak ada dengar. Oleh kerana dia tak ada dengar, dia kata waqala. Itu kemungkinan yang ketiga. Tetapi kata Maulana Qasim Nanutwi, thumma wajadtul Ismaili
akhrajahu an Abdullah bin Abbas at-Tayalisi an al-Bukhari faqala haddatsana Abu al-Yaman. Itu dia. Wa min hadzal wajh akhrajahu Abu Nu'aim fadzakarahu fadhahara annahu masmu'un lahu wa tarajjaha al-ihtimal ats-tsani thumma wajadtuhu fi at-tarikh as-saghir lil-Bukhari qala haddatsana Abu al-Yaman. Dia kata tapi saya jumpa dalam mustakhraj Ismaili. Ismaili ni dia ada tulis mustakhraj. Mustakhraj ni kitab hadis tu serupa ada dalam Bukhari ni tapi sanad dia lain. Sanad dia lain. Siapa ke Bukhari juga ataupun tidak siapa ke Bukhari, sanad lagu lain. Itu mustakhraj. Kalau mustadrak, perawi dia sama, hadis dia lain. Itu beza mustakhraj dengan mustadrak. Ni mustakhraj. Ismaili ni memang dia khusus buat hadis Bukhari. Hadis semua ada dalam Bukhari ni dia mari dengan sanad lain. Itu kerja dia. Jadi kerja dia, sumbangan dia sangat besar lah. Sebab orang boleh tahu selain daripada sanad yang tersebut dalam Bukhari ni, ada lagi ke sanad yang lain. Jadi sesuatu cerita tu apabila bukan seorang yang cerita, bukan satu melalui satu saluran, banyak saluran, ia lebih meyakinkan. Ini menunjukkan memang betul lagu tu. Gitulah keadaan cerita ni. Dia kata Ismaili kata akhrajahu an Abdullah bin al-Abbas at-Tayalisi. Bukan sahabat tu Abdullah bin Abbas tu, Abdullah bin al-Abbas at-Tayalisi. Dia ni ambil daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari kata haddatsana Abu al-Yaman. Tapi dalam mustakhraj Ismaili, bukan dalam Sahih Bukhari. Tapi mustakhraj itu mustakhraj daripada Sahih Bukhari ni jugalah. Kira. Itu dia. Wa min hadzal wajh, melalui saluran sanad ini juga Abu Nu'aim telah menyebutkan hadis ini, asar ini, dia pun sebut lagu tu juga haddatsana Abu al-Yaman juga. Maka jelaslah bahawa asar ini Imam Bukhari dengar, memang dengar daripada tok guru dia. Dengar secara rasmi dengan lafaz tahdits, bukan secara muzakarah. Jadi lebih kuat hak yang kedua ni lah. Memang Bukhari dah dengar daripada tok guru dia. Boleh jadilah dalam satu majlis tu dia tak ada dengar, pada tu semula dia tanya pula. Tok guru dia royak. Dengar secara rasmi pula. Lepas pada tu saya dapati, kata dia, di dalam tarikh saghir lil Bukhari. Ini pun kitab Imam Bukhari. Tarikh kabir, tarikh saghir. Tu. Dalam tarikh saghir, hadis ni, asar inilah Imam Bukhari sebut haddatsana Abu al-Yaman. Jelaslah bahawa hak sebenarnya hak ni Imam Bukhari ambil daripada tok guru dia secara rasmi juga, secara tahdits juga, tetapi tidak disebutnya di dalam Sahih Bukhari ini. Jadi kita tak boleh kata mesti apabila Imam Bukhari kata waqala gitu, maknanya dia riwayat secara mudzakarah. Tak mesti. Boleh jadi secara tahdits juga, tetapi kerana sesuatu sebab yang lain sengaja dia sebut gitu. Itulah seni yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Kita tidak jumpa dalam lain lagu tu. Dia ada ambil kira benar-benar halus-halus seni. Itu seni dia. Baiklah. Humaid bin Abdul Rahman dia dengar Muawiyah ketika duduk bercerita kepada sekumpulan orang-orang Quraisy di Madinah. Yakni bila ni ketika dia pergi buat haji di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, dianya duduk di Syam. Sayyidina Muawiyah ni duduk di Syam. Lagu mana dia pergi bercerita kepada beberapa orang di Madinah ni ketika dia pergi buat haji. Pergilah ke Madinah di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Dia pun sebutlah tentang Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar iaitu seorang ahli kitab yang masuk Islam. Macam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan dia masuk Islam di zaman Sayyidina Umar, ada yang kata masuk Islam di zaman Sayyidina Abu Bakar, ada yang kata masuk Islam di zaman Nabi tapi dia tak ada jumpa dengan Nabi, dia tidak sahabat. Dia tidak sahabat tapi dia masuk Islam di zaman Nabi, dia tak ada jumpa dengan Nabi. Tetapi yang lebih tepatnya ialah dia Islam di zaman Sayyidina Umar. Hak tu lebih tepat. Dan dia ni alim besar dalam kalangan ahli kitab tu, alim. Muawiyah kata apa?
in kana min asdaqi haula al-muhaddithin. Sesungguhnya dia ni in, kita baca asal dia inna, tetapi oleh kerana ada kana fi'il naqis selepas dia, maka dia kena mukhaffafah min ats-tsaqilah, in. An pun sama juga, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa annahu laysa lil insani, itu asal dia an. Jadi gitu, mukhaffafah min ats-tsaqilah. Pasal apa? Laysa ada. Itu kalau mengikut kaedah dia lah. Ni pun lagu tu juga, berarti ada kana itu. Bukan makna di sini in dengan makna jika, dah. Makna sesungguhnya. Sesungguhnya dia kata Muawiyah, Ka'bul Ahbar ini adalah di antara orang yang paling benar lah. Kalau orang-orang yang cerita di kalangan ahli kitab ni cerita tentang kitab dulu, dia ni paling benar. Lagu tu pun wa in kunna ma'a dhalik, walaupun begitu kita masih lagi jumpa ada hak dia cerita tu hak tak betul, hak bohong, hak dusta ada. Itu kata Sayyidina Muawiyah. Maknanya adakah di sini menunjukkan dia sengaja berdusta? Kebanyakan ulama mengatakan dia tidak sengaja berdusta, tetapi hak dia cerita tu memang tak betul dah. Hak tak betul dah. Hak dia dapat tu hak tak betul dah. Jadi bohonglah juga pada hakikatnya, tidak menepati hak sebenar. Itu bahayanya. Jadi banyak cerita-cerita ni daripada Ka'bul Ahbar Israiliyat ini. Mungkin pada masa tu yang Muawiyah tahu tidaklah begitu banyak. Walaupun begitu dia sudah kata dah, kita dapat pastikan kita jumpa ada hak tak betul, hak dusta. Padahal dia tu juru benar dah tu, baiklah tu, Islam dah pula. Apa lagi lah kalau hak lain-lain. Anak ayatnya tak sah lah, hak senangnya tak sah lah, tak sah. Sebab apa? Takut-takut kita ni terpengaruh. Takut-takut kita ni terpengaruh. Tapi kalau kita alim, tak apa. Kalau alim nak baca kitab lagu mana, tak apa. Tak betul pun tak apa. Bahkan mesti kita kena baca. Kalau hak alim, kalau tidak kita nak tahu tak betul lagu mana dia. Kita tahu tak tahu, tapi kita tahulah kaedah dia tu. Kita Taurat ni banyak dah tak betul, tapi kita nak baca, nak tahu lagi. Dan kita tidak pegang dengan hak tu, bukan menjadi pegangan kita, tak apa kalau lagu tu. Tak apa. Sebab itulah ulama-ulama daripada dulu sampai sekarang, terutamanya kalau dengan maksud kita nak berlawan dengan dia, nak royak hak dia tu tak betul, nak buktikan hak tak betul dia. Kalau kita tak tahu hak dia lagu mana. Jadi ulama-ulama tak apa, dia boleh baca. Tapi kalau orang awam, orang biasa ni, dia tak tahu, dia tidak ada neraca untuk timbang. Jadi bila tidak ada neraca tu boleh jadi berat kot ni boleh jadilah. Kalau kita ni orang biasa ni, kalau baca buku komunis boleh jadi komunis. Kalau baca kitab kau ni boleh jadi kau tu, gitulah. Tapi kalau orang yang pandai sungguh, tak. Dan dia mesti tu. Misalnya kita kata filem lah, filem. Nak tahu filem tu molek ke tidak molek, lucu ke tidak lucu, bagi hak penapih filem tu, dia kena tengok. Tak apa bagi dia tengok tu, sebab itu keperluan, termasuk dalam keperluan. Dengan maksud nak tapi hak ni tak boleh. Hak ni kalau boleh pun kena potong di sini. Hak lain molek tak, situ tak molek, potong. Itu mana tak apa dalam keadaan tu. Begitu juga hak lain-lain. Misalnya kalau perlu, misalnya orang kerja custom, mana siapa dia kena telanjang kau orang tu, nak cek, itu keperluan, termasuk dalam keperluan. Begitu juga doktor, kalau nak periksa, siapa tengok kemaluan, tak apa bagi dia. Orang lain tak boleh, saya saja nak tengok warga dia, tak boleh lagu tu. Sebab apa? Sebab hak pandai-pandai ni dia ada maksud dia. Kalau dia baca dia apa, dia tidak saja. Jadi untuk umum tak boleh. Hak senangnya tak sah lah. Senangnya tak sah. Kadang-kadang kita berasa kita kemah dah, kita pun kena juga. Lagi teruk lah lagu tu. Sebab tu kata bahaya benda bahaya ni tak boleh main-main lah. Sebab kita kata ular hak bisa tu. Tak apalah, kita ada penawar, kita ada ilmu, ada kita begini pun silap sikit. Adalah ketika tu, ketika kita
lalai leka tu ada ketika tu, ketika sudut lemah kita tu mesti ada takkan kita kuat semua. Gitu. Dengan sebab itu bahaya. Dia tak boleh main-main lah benda ni. Supaya benda-benda lain jugalah hak bahaya-bahaya tu kan tak boleh kan. Kerajaan pun, ibu bapa ke siapa kata tak benar kecuali dengan kawalan nak guna benda ni, bahan-bahan ni. Sebab kalau tidak dia jadi bahaya kepada orang ramai. Lepas tu riwayat dari Hasan ni asar Muawiyah. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata ahli kitab ni baca Taurat dengan bahasa Ibrani, mereka mentafsirkan untuk orang-orang Islam dengan bahasa Arab. Nabi SAW pun kata, jangan kamu membenarkan ahli kitab dan jangan kamu mendustakan mereka. Ni susah ni. Pasal pokok dia ni asalnya kitab tu daripada langit. Agama yang ada pada pokok dia tu asalnya betul, dibawa oleh nabi-nabi supaya nabi kita juga. Jadi Nabi SAW kata sebagai langkah beringat, jangan kamu membenarkan mereka. Jangan. Setiap hak dia royak tu kita kata betul lalu, jangan. Sebab apa? Sebab boleh jadi tak betul. Hak dia sudah ubah, dia sudah tukar, dia sudah baiki, boleh jadi. Jangan kamu dustakan mereka. Boleh jadi hak dia royak tu betul. Boleh jadi hak dia. Kita kata pelawak, tak boleh. Sebab bukan semuanya pelawak, bukan semua tak betul. Mungkin ada lagi hak dulu, saki-baki hak dulu yang tidak terbaiki, yang tidak dibaiki, tidak diubah. Boleh jadi juga. Dengan sebab itu Nabi SAW kata, jangan kamu dustakan. Wa qulu amanna billah, dan kamu katalah kita beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kita dan kepada nabi-nabi sebelum ni. Secara umum gitu. Secara umum. Memang ada kepada Nabi Isa itu diturunkan kitab Injil. Memang ada diturunkan kepada Nabi Musa tu kitab Taurat. Jadi kita percaya hak turunkan secara umum gitu. Secara borong gitu. Tetapi setiap ayat dia ada dalam tu kita tak boleh percaya betul. Nak percaya tak betul pun tak boleh juga. Nak kata pelawak belakang tak boleh. Tak boleh. Takut-takut kena hak molek tu. Dengan sebab itulah kalau benda hak lagu ni payahlah, payah. Ini panduannya. Kalau kita ni nak baca juga lagu itulah, dia kena ada neraca. Salah satu neracanya hak ni. Dengan baca selalu tu benar lalu, atau menyalahkan selalu, jangan. Bahkan kita kena ada pertimbangan. Pertimbangan tu kita kena tahu mana kaedah lah, ada kaedah lah. Kita nak tahu ciri-ciri Israiliyat ni lagu mana. Jadi kalau orang alim dia belajar dah Israiliyat ni lagu mana, ciri-ciri dia, dia tahu dah. Tak apalah. Jadi hak ni dia kata betul, hak ni. Hak ni hak betul lagi ni, masih betul lagi. Riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata lagu mana kamu nak tanya ahli kitab apa-apa, Quran ada dah ke? Kata dia, hak ni lebih baru lagi kalau nak kira. Hak lebih baru ni lebih molek kalau nak kira. Dari segi turun dia tu lebih baru. Dari segi turun, dari segi hak asal dia tu, kalam Allah tu tak kira hak tu. Dari segi turun kepada Nabi kita ni memang lebih baru. Dan hak ni memansuhkan hak dulu. Jadi hak sudah dimansuhkan itu supaya buku lain lah juga. Kalau kita kata hak ni sudah dia baiki dah. Jadi hak sudah baiki tu makna pengarang dia tak sah dah tu hak tu sesuai untuk dulu. Ataupun dia buat macam-macam lah kita kata. Jadi kita kena pakai hak terkini, hak terbaru sepatutnya. Kalau kitab itu daripada tuan dia sendiri, kecuali kalau orang lain ubah. Kalau orang lain ubah, kita katalah hak tuan dia hak ni, lebih baik kita pakai hak ni. Hak ni hak orang kemudian. Dia kata dia baiki pun tapi seperti ku baiki labu. Ada juga kadang-kadang tu orang kemudian baiki jadi kohapun. Dia merasa dia pandai dah, hak dulu sebenarnya lebih pandai lagi. Sebab tu payah juga kan ni. Tapi kalau hak daripada Allah, semuanya serupa kitab itu kalau nak kiranya asalnya. Tetapi setelah kitab-kitab hak dulu ni, oleh kerana memang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, takdir dia nak memang sekat tu je. Dengan sebab itulah boleh berlaku walaupun kepada kitab Allah boleh berlaku pengubahan, tokok tambah boleh berlaku. Sebab memang Allah SWT nak sekat tu. Pada tu tak boleh pakar dah tu. Tak boleh pakar dah. Tetapi berbeza dengan Quran ni, memang dia tak ubah. Sebab apa? Memang nak pakar lagi. Memang dikehendaki kita semua pakai sampai kiamat. Kamu baca tulen. Hak ni hak tulen kata dia. Quran ini mahdhan.
mana betul-betul asli. Tidak serupa hak dulu. Lam yushab, tidak bercampur bau. Jadi kalau hak campur-campur ni tak molek lah. Kalau campur ni kita kata madu, hak tidak asli, campur dengan hak lain, tak molek. Susu kalau campur tak molek juga, kurang dah lah khasiat asal dia. Jadi nak hak asal. Nabi SAW pula sudah cerita kepada kamu, ahli kitab ni sudah ubah kitab dia, mereka pindah kitab dia, tulis kitab tu dengan tangan mereka, tulis dengan tangan belakang, hak sebenar pun tulis juga, tapi maksud sini tulis tak betul lah, rekod sendiri. Lepas tu mereka kata ini daripada Allah, sebenarnya hak dia buat, hak dia rekod, hak dia ubah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mereka mendapat mata benda yang sedikit. Jadi dia ubah tu kira-kiranya ada faedah lah untuk dia je. Ada faedah lah untuk dia, boleh lah. Jadi orang maksudnya di sini dia menipu dengan agama. Dia menipu dengan agama pok padri dia ni. Jadi menipu ni macam-macam cara. Jadi untuk nak dapat keuntungan yang sementara ni macam-macam, melalui nego, melalui gini, melalui macam-macam lah. Menipu. Tapi hak ni menipu atas nama agama. Tapi akhir sekali sesaklah orang, sesaklah bila dia ubah. Nabi akhir zaman ni tak ada lah. Jadi sehingga jadi tak jelas nampak tu. Padahal asalnya seperti mana yang disebutkan dalam Quran, dalam kitab-kitab dulu tu disebut, puak-puak dulu tu tahu Nabi kita ni, kenal Nabi kita ni seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi ni serupa dengan mereka kenal anak-anak mereka. Sampai setara tu terangnya. Tapi kalau kita baca lah ni, tak ada lah setara tu, walaupun memang banyak lagi. Boleh kita guna lagi, banyak lagi bolehnya. Tetapi banyak dah tu pindah tu setara tu. Banyak. Jadi akhirnya orang sesak, orang tak terima ajaran Nabi kita. Sebab apa? Sebab dia pindah tu. Kau pun dah. Sebab dia pindah. Bolehnya boleh ke apa dia? Orang sentiasa taat kepada dia, terima dia sebagai pemimpin agama. Kalau tidak, tak ada lah dia. Nak apa dah dia? Ni manusia ni kadang-kadang dia berasa begitu. Jadi habislah peranan dia. Kalau terima Islam ni tak ada lah alim dia tu. Orang tak pakar dah lah dia. Dia tidak tahu Nabi SAW kata dah, ahli kitab ni kalau masuk Islam 2 kali ganda pahala. Pahala dia terima hak Nabi dulu tu sah, pahala terima Nabi ni pula tak ada rugi. Lepas tu Abdullah bin Salam, kurang ke dia? Tak ada kurang. Mana-mana padri dia tu tak hilang dah nama. Tapi sahabat-sahabat Nabi daripada ahli kitab ni, pahala ni orang duduk sanjung lagi. Kadang-kadang manusia ni dia fikir dengan cara dia dakwa hak lebih-lebih tu, bukan-bukan tu dia berasa dia ni akan dikenang lebih lama, dia akan dimuliakan lebih oleh orang. Dia tidak tahu bahawa itu silap. Kadang-kadang mengaku jadi Imam Mahdi lah, macam-macam lah, muka besar kan, jadi Imam Mahdi. Kalau jadi hak biasa-biasa ni, ulama ni tak sih lekeh duduk cerita pasal orang, bukan kita diri hak hebat tu, hak Tuhan lantik tu. Jadi manusia ni kadang-kadang macam-macam, dia jadi gitulah. Untuk kepentingan dunia yang sementara ni, dia boleh buat benda-benda kerja lagu tu, akhirnya sesak orang ramai. Tidakkah ilmu yang datang kepada kamu ni menghalang kamu, menegah kamu daripada tanya mereka? Cukup dah yang ada dalam Quran dan hadis ni, tak payah tanya dah mereka dah. Tidak, kata dia, kita tak nak tengok pokok dia, tak nak tanya. Tak nak tanya seorang pokok dia, tak nak tanya kamu tentang apa yang diturunkan dalam Quran. Dia tak cara. Jadi padahal kita ni hak betulnya, kita pula duk tanya dia. Jadi kita tak kenal lah, tak sedar diri lah, tak tahu nilai apa yang ada pada kita. Dia tak tanya-tanya kita ni pula duduk ikut dia. Jadi kalau kita duduk terpengaruh lagu tu, maknanya jadi apa ni, kita ni jadi tak ada harga lah, kurang lah harga kita tu. Padahal barang yang ada pada kita ni sangat berharga. Bab nahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tahrim. Jadi di sini anit tahrim, boleh dikatakan kebanyakan nuskhah lagu ni lah an dengan an, tetapi banyak juga nuskhah
syarah-syarah hadis yang besar-besar tu ala di sini. Ala. Kalau dengan ala itu lebih tepat, lebih baik. Tapi kalau dengan an pun boleh juga, bukan makna tak boleh. Satu lagi naha. Kalau dalam kitab kita ni dia berbaris lah kau. Dia berbaris. Hak naha tu pun boleh juga. Kalau naha an-nabiyyu. Kalau nahyi masdar mana? An-nabiyyi. Kena baca lagu tu. Tapi dia tak berbaris semua juga. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita pakai an bermakna ada sesuatu yang mahdzuf. Yang mahdzuf itu takdirnya yumbi'u, baru sesuai dengan haraf jar an itu. Jadi nahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam yumbi'u anit tahrim, menunjukkan ataupun yumbi'u menyatakan makna haram. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ia menunjukkan makna haram. Itu kalau kita kata an. Kalau kita kata ala, hak tu lebih molek sebenarnya. Nahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam yadullu ala tahrim. Boleh juga. Satu lagi takdirnya mahmulun. Nahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam mahmulun ala tahrim. Ala. Kalau mahmul ala, yadullu ala. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ataupun kita kena pakai dengan makna haram. Bila Nabi larang, asalnya dengan makna haram. Illa ma yu'rafu ibahatuhu, kecuali kalau diketahui larangan itu dia larang, tapi ada yang menunjukkan harus dia, menunjukkan keharusan dia. Ada dalil yang menunjukkan harus, maka larangan itu tidak dipakai dengan makna haram, tapi dengan makna tanzihi ke, irsyadi ke, ta'dibi ke, dan macam-macam lagi lah yang lain. Begitu juga perintah dia. Mana perintah dia dipakai dengan makna wajib. Hak Nabi suruh tu asalnya dengan makna wajib. Begitu juga tu mana kalau tak ada dalil yang memalingkan perintah dia itu daripada wajib kepada makna lain. Kalau ada dalil yang menunjukkan ini tidak makna wajib, tapi dengan makna lain, sunat saja ke, maka kena pakai dengan makna sunat lah perintah dia. Atau molek saja ke, kena pakai dengan makna tu. Tapi kalau tidak, secara mutlak perintah Nabi SAW pada asalnya memberi makna wajib. Kalau larang, memberi makna haram, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tidak gitu. Ini tujuan Imam Bukhari buat mari ni ayat usul pekor. Usul pekor. Jadi Imam Bukhari serupa dengan kebanyakan ulama yang mengatakan asal nahi menunjukkan haram. Al-aslu fin nahyi at-tahrim. Hak tu kaedah yang dibuat oleh ulama. Al-aslu fil amri al-wujub lil wujub. Jadi perintah asalnya menunjukkan wajib. Itu kaedah yang dibuat oleh ulama. Imam Bukhari pun lagu tu juga. Illa an yadulla dalil ala tahrim ataupun ala al-ibahah. Itu kaedah kalau dalam qawaid fiqh dia ada sebut. Al-aslu fi nahyi at-tahrim illa an yadulla dalil ala al-ibahah. Asal larang memberi makna haram, kecuali kalau ada dalil menunjukkan harus. Itu asal larang, haram. Asal perintah, al-aslu fil amri al-wujub illa an yadulla dalil ala khilafi dhalik. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tidak lagu tu, asalnya memberi makna wajib. Itu kaedah fiqh. Supaya juga di sini Imam Bukhari nak ayatnya, orang yang faham Quran dan hadis ini dia akan reti, dia akan dapat awak keluar daripada Quran dan hadis tu sekian banyak usul. Orang panggil usul fiqh, orang panggil qawaid fiqh, dan macam-macam lagi ilmu dia boleh buat keluar daripada Quran dan hadis itu. Seperti mana ulama-ulama, mereka ahli tentang Quran, mereka ahli tentang hadis. Sebab itulah mereka telah membuat kesimpulan supaya Imam Bukhari buat ni berdasarkan kajian mereka terhadap Quran dan hadis itu. Misalnya Nabi SAW kata,
bila mereka telah buka ihram, setelah dia suruh buka ihram, adalah riwayat kemudian dia kata kepada dia, kamu bersetubuhlah dengan isteri-isteri kamu, bersetubuhlah. Kan perintah tu, apakah di sini perintah ni dengan makna wajib? Imam Bukhari kata, Jabir berkata, walam ya'zim alaihim, Nabi SAW tidak memestikan atas mereka. Tak mesti, bukan makna wajib, mana kalau tak bersetubuh dosa. Jabir faham, Jabir tahu bahawa walaupun Nabi suruh, dia tidak makna wajib di sini. Walaupun asal Nabi kalau dia suruh makna wajib, tapi di sini bukan dengan makna wajib. Apa sebab? Sebabnya walam ya'zim alaihim, Nabi SAW tidak memestikan ke atas mereka. Ini dalil yang menunjukkan perintah dia itu bukan dengan makna wajib. Jadi perintah itu dengan makna apa kalau lagu tu? Lil ibahah, untuk menunjukkan harus, boleh. Kalau nak bersetubuh dengan isteri pun setelah buka ihram tu boleh. Pada ketika buat kerja haji ni buka dah ihram tu, tak sempurna lagi, tak habis lagi nak buat ni, tapi sudah buka dah haji tamattu' misalnya. Jadi di sini ni tamattu' lah ni maksudnya. Tamattu' boleh. Jadi perintah di sini bukan dengan makna wajib, tetapi dengan makna harus. Itu sebab dia kata, tetapi Nabi SAW menghalalkan kepada mereka sesuatu yang halal itu bukan wajib. Sesuatu yang halal itu bukan wajib, mesti kita kena kita kata itik halal, wajib makan? Tak. Boleh kan, kalau nak makan boleh, mesti tak. Lagu tu keadaan benda yang harus itu, yang halal itu. Ini contoh kepada amruhu ni. Wa qalat Ummu Atiyah, Ummu Atiyah berkata, kami orang-orang perempuan dilarang daripada mengikuti jenazah. Nabi SAW larang. Kalau orang usung orang mati, orang kubur tu, dia larang. Kita orang perempuan ni pergi, kata supaya orang lelaki tu. Walam ya'zim alaina, dia kata, tetapi Nabi SAW tidak memestikan ke atas kita. Larang tu mana tak boleh pergi langsung. Jadi asal makna larang itu kalau daripada Nabi dengan makna haram, tak boleh buat. Tetapi di sini makna haram kah? Tak. Sebab apa? Ada dalil yang memalingkan daripada makna haram itu. Ada dalil, iaitu Ummu Atiyah kata, walam ya'zim alaina, Nabi SAW tidak memestikan ke atas kita. Mana tidak kata larang itu larang mutlak. Larang terus, tak boleh ke mana-mana. Tak. Cuma molek kalau tak pergi. Jadi di sini dengan makna makruh. Itulah ulama kata kalau kurang, kalau tidak haram dia pergi makruh. Ataupun dengan makna tidak molek saja, irsyadi saja. Dengan dia, sebab itulah kalau kita belajar di dalam usul fiqh, dia ada banyak makna. Amar ni ada berapa makna? Banyak makna. Nahi, larangan pun dia bukan dengan makna haram saja, banyak maknanya. Banyak makna. Ada kalanya dengan makna tahdid, ada kalanya dengan makna macam-macam lah. Ta'jiz. Misalnya kita kata faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Sesiapa yang nak beriman, sesiapa nak jadi kafir, jadilah. Jadi kafir lah. Jadi Tuhan suruh jadi kafir. Jadi suruh tu makna ke dia? Mana wajib ke dosa ke kalau kita tak jadi kafir? Gitu. Soal lagu tu. Jadi suruh tidak semestinya makna wajib. Di sini makna tahdid, uguk tu. Gilah nak tahu. Gi. Jadi gi tu bukan suruh, gi tu gi kap mai pun lalu lah. Makna gitu. Seperti kita juga kita kata lah. Lah tu bukan bui. Tak bui lah. Kalau bui jadi kerja lah maknanya gitu. Sebab tu dia kata inna a'tadna lizalimina naran ahata bihim suradiquha. Tapi kalau jadi kafir, kami bubuh dalam neraka. Mana gitulah. Bubuh dalam neraka. Itulah bolehnya. Jadi di sini serupa tu juga. Bila dia larang, Nabi larang tidak semesti dengan makna haram. Boleh jadi dengan makna lain. Tak molek saja. Tak molek. Daripada sinilah ulama-ulama mengatakan orang perempuan boleh pergi. Kubur pun boleh pergi. Sebab apa? Nabi SAW tidak larang secara mutlak. Cuma dia larang itu memandangkan keadaan-keadaan tertentu. Kalau boleh menimbulkan perkara-perkara yang tidak baik, iyalah. Gitu.
Sebabnya kalau pergi untuk apa? Kalau pergi nak usung, orang jatuh ramai dah gagah tu, orang perempuan nak usung, tak sesuai. Lepas tu nak ke dia, nak gali kubur, tak sesuai juga. Lepas tu nak akak tu, apa ni waktu dalam kubur, dia kena hak gagah tu, hak segar-segar orang perempuan dah. Pas nakuk pula tu, kan duk ngegar pula kelik dah. Duk ngegar apa ni, kain kapal macam mana. Banyak sebab lah dia tak pergi itu dari segi irsyadi, yang ni untuk kebaikan orang perempuan juga. Ataupun nahi itu untuk kesian, supaya tidak larang itu makna untuk menyatakan kesian ke dia, bukan makna tak boleh. Lepas tu kalau pergi duduk jerit duk merau, apa faedah? Sebab hati dia tu lembut, hati dia tu. Jadi itulah banyak sebab. Lepas tu dia pun ceritalah hadis hak ni. Hak tadi dia sebut secara ringkas. Ni disebut dengan sanad pula. Hak cerita hak Nabi suruh bersetubuh dengan isteri ni bila buka ihram tu. Dia mari dengan sanad dia daripada Jabir bin Abdullah. Dia kata kami ihlal, sahabat-sahabat Nabi ni ihlal nak kerja haji semata-mata, kata dia. Mula-mula tu start tu turun daripada Madinah tu nak pergi ke Mekah ni dengan niat nak pergi haji lah, kata dia. Tak ada lain dah, tak ada nak buat umrah sekali ke apa, tak ada, kata dia. Lepas tu dia pun kata, pada pagi yang keempat tu, bulan Zulhijjah, Nabi SAW mari. Kami pun sapa, kata dia. Nabi SAW pun suruh buka ihram, kata dia. Dan dia kata, kamu buka ihram, kamu bersetubuhlah dengan isteri kamu. Situlah hadis. Jadi suruh bersetubuh ni mesti kau wajib ke? Kalau tak bersetubuh dosa kau, tak jadi kau nak kerja haji tu. Tak. Mana dia nak ayatnya boleh. Boleh, takut kita tidak yakin buka tu, buka gitu-gitu je. Nak buat benda-benda setengah-setengah perkara tu tak boleh. Tak. Memang boleh. Itu dia nak ayat gitu. Sebab tu dia suruh bersetubuh tu, nak suruh yakin. Suruh yakin. Bukan makna mesti. Atta berkata, perawi ni, Jabir berkata, walam ya'zim alaihim, tetapi Nabi SAW tidak memestikan ke atas mereka setubuh saat ni itu. Walaupun dia suruh, bukan makna dengan makna wajib. Kalau dengan makna wajib, tentu dia mestikan. Ini Jabir, sahabat ni, dia ayat Nabi tidak mestikan, dia tahulah tu. Ini dalil dia yang menunjukkan bahawa perintah tadi tidak dengan makna wajib. Perintah tadi tidak dengan makna wajib, tidak juga dengan makna sunat, boleh pahala, tak. Sekadar harus saja. Lepas pada tu Nabi pun dapat tahu hak kami duduk kecek, hak kita sahabat-sahabat duduk kecek ni, lagu mana ni, kata dia. Hari yang kelima, 5 hari lagi ni, hari Arafah ni, 5 hari lagi, tiba-tiba dia suruh kita setubuh dengan isteri pula. Mana kalau lagu tu gak kita pergi ke Arafah tu dalam keadaan zakar kita duduk menitiskan air mani lagi lah, dia kata, air mani. Gitu. Kalau lagu tu mana kita pergi ke Arafah tu dalam keadaan zakar kita menitiskan air mani. Kata dia. Dia kata gitu. Nabi SAW pun dah dengar gitu ni, dia pun kata, ni dia kata ni. Jadi kadang-kadang kita buat ibadat apa ni, kita kena ikut Nabi. Jadi kita tak boleh fikir sendiri kalau buat gini jadi kurang molek. Tidaklah begitu. Nak mendekatkan diri ni begini kan, tinggal segala dunia ni pakai hak tak boleh berjahit gapo semua tu kan, kiranya kemuncak lah, menunjukkan tinggal dunia tu. Jadi perempuan ini kemuncak dunia, kiranya tak boleh lah. Kena kira dengan akal itu. Tidak, Nabi SAW larang. Ini banyaklah maksudnya dalam bab haji, kita sudah bincang dah panjang lebar maksud dia ni lagu mana, luahlah maksud dia tu. Jadi kita tidak nak sebut panjang dah lah. Sini dia kata, aku ni paling bertakwa di antara kamu kepada Allah, paling benar, aku tidak kecek benda tak betul, paling baik. Di sini
menunjukkan kalau seseorang tu memang lebih, dia ngaku dia lebih tu kepada anak buah dia, nak mengingatkan anak buah dia, tak apa, aku pandai lagi padamu. Dia kata lagu tu untuk sedep mana-mana lah, aku pandai lagi padamu. Kita kata begitu, tidak makna sombong lagu tu, biar dia khabar ke diri. Tujuannya lagu tu. Jadi kalaulah tidak sabit aku ni bawa binatang kurban buat mari sekali, aku pun seperti kamu juga akan buka ihram juga ihram. Ni tak ada arah lah. Dia bukan tak boleh, orang hak bawa binatang kurban tak boleh nak buka ihram. Kalaulah aku tahu perkara akan datang, supaya aku tahu hak lepas dah, supaya kita tahu kan kemarin gapo tahulah kalau hak kemarin jadi gini hak akan datang mana kita tahu. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidak tahu, kecuali hak Allah SWT bagi tahu ke dia. Kalau aku tahu lagu ni nak jadinya, tentu aku tidak bawa binatang kurban sekali. Kalau tak bawa, sebab kamu lah jadi hak mana-mana tak bawa tu, jadi boleh buka ihram, boleh sampai bersetubuh dengan isteri pun boleh, tapi tak ada arah lah. Gitu. Sahabat-sahabat pun bila dengar gitu, maknanya ni sungguh-sungguh ni. Kalau lagu tu memang dikehendaki gini dah lah, tak apalah. Jadi kami pun bukalah ihram, kami pun dengar dan patuhlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari segi hikmat dia salah satunya kita sebutlah secara ringkas, walaupun sebut dah dulu dalam bab haji dulu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menghapuskan adat jahiliyah ataupun kepercayaan jahiliyah bahawa pada musim haji tak boleh buat umrah, dosa besar. Tu orang zaman jahiliyah, dia buat haji juga pada musim haji saja, umrah tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menghapuskan hak tu. Dia hapuskan daripada sahabat dia dulu. Jangan berasa lama kan sekala kan kita kan kalau buat ibadat kan, kalau kita buat tak kena kan kita rasa lama kan kita ni akan ditimpa bala ke gapo ke, ataupun kau tak kena, kau rasa tak sedap. Jangan. Tak ada gapo tu. Tak ada gapo. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dia buat benda-benda hak pelik, hak orang duduk percaya, hak sebenarnya tak ada asas. Dia buat hak tu. Itu biasa dia. Misalnya orang-orang jahiliah kata kalau bulan Safar ni tak boleh, bulan bala lah. Pun kita lah, betul lah, kita ni pun ayat atas Safar, orang kata Safar tu bulan Safar lah. Jadi makna tak molek bulan Safar. Nabi nikah bulan Safar. Di ayat tak ada, tengok dia nikah, ada tak molek? Tak ada apa, biasa. Itu cara dia. Supaya juga ni, takut sahabat-sahabat dia ni ada lagi sakit baki hak jahiliah ni berasa berat. Nak buat ni, nak buat umrah sekali dengan haji. Umrah tu fasahkan umrah kepada haji, nak buat haji pula. Tadi buat umrah. Gitu. Jadi tadi buat haji mula-mula tu niat haji, lepas tu buka. Buka haji. Apa ni buat umrah pula. Gitu. Takut sahabat-sahabat ni duk berasa lagi terlekat lagi hak zaman jahiliah. Dia nak hapuskan daripada sahabat dia tu nombor satu sekali. Jangan ada orang yang nak maju ni dia kena tak ada dalam fikiran dia tu benda karut marut, percaya bukan-bukan, dongeng-dongeng, benda-benda karut tahyul, dia tak ada dalam fikiran dia. Takut kat tu pasal tak ada. Itu orang yang nak maju. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam cara dia ajar dia lagu tu, cara dia. Sebab tu sahabat-sahabat yang dididik oleh dia boleh ubah dunia dalam masa yang sekejap saja. Sebab apa? Fikiran dia tu bersih dah. Fikiran dia. Seterusnya riwayat daripada Abdullah Al-Muzani daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, sallu qabla salatil maghrib. Kamu semayalah sebelum semaya maghrib. 3 kali dia kata lagu tu. Semaya sebelum maghrib. Liman syaa. Kali yang ketiga dia kata liman syaa, kepada sesiapa yang nak lah. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa sunat qabliyah maghrib itu ada. Seperti mana yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan ramai lagi ulama-ulama yang lain, semaya qabliyah maghrib itu ada. Ni Nabi SAW suruh. Walaupun tidak wajib, memanglah tidak wajib, sunat kan? Memanglah tidak wajib. Tetapi Imam Abu Hanifah dan ramai lagi ulama-ulama yang lain mengatakan sunat qabliyah maghrib itu tidak ada. Hadis ini sudah mansuh kata dia. Ini memanglah Nabi kata dia terima ni. Tapi hadis yang sahih, Nabi kata dia tidak semesti boleh pakai semua. Kena tengok pula. Itu yang perlu ngaji tu.
Jadi dia kata hak ni sudah mansuh. Sudah mansuh tak boleh pakai. Memang dulu memang gitulah. Tu kita terima tu. Kita tengok pula hadis-hadis lain tu, hak larai banyak tu juga nak kan hak tu. Dia kata gitu. Jadi orang hak terima kata sunat maghrib ni boleh semacam tu. Hak larai tu dia lagu mana? Dia pakai lagu mana? Hak larai tu kalau menyebabkan sampai jadi lewat maghrib tu. Jadi hak ni semaya sunat dulu. Lepas tunggu hak tu pula semaya sunat. Lepas tunggu hak tu pula lama nak habis. Jadi sampai lewat maghrib. Hak tu hak tak lehnya. Hak kata larai-larai tu. Dia buat ikut. Hak ni pula kata tidak sampai itu. Memang sudah mansuh dah. Liman sya'a, kepada orang yang terima pun ia hanya sekadar kata sunat kepada sesiapa yang mahu. Jadi ini Imam Bukhari nak ayat apa dia? Nabi suruh kan ni sallu, suruh ni asal dia memberi makna wajib mesti. Tetapi kalau ada dalil yang menunjukkan tidak wajib, macam sini dia kata kepada sesiapa yang nak. Kepada sesiapa yang nak ni macam diberi pilihan lah. Kalau tak sah tak apa. Maka dia menunjukkan tidak wajib sini. Perintah sini. Kalau wajib, apa bagi pilihan pula ni? Dosa lah kalau tak buat. Tak kira siapa lah. Tak boleh, tak nak lah. Kena nak belakang. Mana gitu. Apa Nabi SAW kata liman sya'a tu? Kerana takut orang akan menjadikannya sebagai sunnah. Sebab itu ana selalu kata dah dalam istilah lama, dalam hadis sunnah itu kadang-kadang dengan makna wajib, kadang-kadang dengan makna harus, kadang-kadang dengan makna sunat. Sunat kita faham boleh pahala kalau buat, tak dosa kalau tak buat. Di sini sunnah dengan makna wajib. Disebut sunnah juga. Ada pun sunnah dengan makna gini, dengan tetap, dengan makna gini. Sesuatu yang kalau kita buat boleh pahala, kalau tak buat tak dosa. Wajib ni sesuatu yang kalau kita buat boleh pahala, kalau tak buat dosa. Hak ni istilah ulama kemudian, ulama mutaakhirin. Adapun ulama mutaqaddimin dia guna istilah tu terbuka lah. Misalnya sini sunnah dalam hadis sendiri guna dengan makna wajib sini, bukan dengan makna sunat. Sunat kita faham tu dah. Sini takut-takut orang buat sebagai sunat. Kalau supaya kita faham ni sunat ni memang sunat. Takut apa je. Hak tu memang sunat. Hak dia takut ni takut jadi wajib. Sebab tu dia kata liman sya'a. Jadi sunnah di sini dengan makna wajib, dengan makna wajib. Gitulah. Bab karahiyatil ikhtilaf. Sekatulah dulu. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana.